kembali lagi kita untuk kali ini bagi subjek ekonomi. Tajuk yang kita akan bincangkan di sini hari ini adalah perdagangan antarabangsa. Okey, untuk perdagangan antarabangsa ni ada beberapa objektif yang kita akan sentuh. Yang pertama, apakah itu perdagangan antarabangsa, kepentingan perdagangan antarabangsa, sekatan perdagangan antarabangsa, kesan tarif, subsidi dan kuota terhadap perdagangan antarabangsa, kebaikan dan keburukan perdagangan antarabangsa. Okey, untuk topik ni apa yang kita lihat pertama, perdagangan antarabangsa sendiri. Okey, perdagangan antarabangsa ni adalah satu urus niaga jual beli barang dan perkhidmatan antara sebuah negara dengan negara yang lain. Maksudnya kalau nama pun antarabangsa, maksudnya jual beli yang dilakukan mestilah melibatkan negara, satu buah negara dengan negara yang lain. Okey, basically dalam perdagangan bangsa, pelajar akan lihat ada 3 term utama yang akan terlibat dalam urus niaga ni. Yang pertama adalah import. Import tu adalah membeli barang ataupun perkhidmatan daripada negara luar. Okey, beli barang oleh rakyat tempatan ke negara, beli barang daripada negara luar. Kalau ekspor pula adalah menjual, di mana negara Malaysia contohnya menjual produk dia, barang dan perkhidmatan kepada negara-negara lain, contohnya Singapura macam tu ya. Interport pula dia adalah satu proses di mana aktiviti jual dan beli, di mana negara kita Malaysia membeli gandum daripada negara luar, kemudian proses dihasilkan produk biskut dan sebagainya dan ekspor ke negara luar. Maksudnya kat situ berlakulah transaksi dua hala, import dan ekspor dekat situ. Maka jual dan beli, maka wujudlah interport. So itu adalah asas kepada perdagangan antarabangsa. Pelajar kena tahu apakah itu konsep ataupun definisi, kemudian 3 aktiviti dalam perdagangan antarabangsa yang membolehkan wujudnya international trade ni. Okey, yang seterusnya, mengapakah sebabnya boleh wujud perdagangan antarabangsa ni? Kalau kita lihat ada 6 sebab utama yang menyebabkan perdagangan antarabangsa ni boleh wujud dalam sistem ekonomi negara. Okey, yang pertama adalah sumber semula jadi. Kita tahu setiap negara ni mempunyai sumber semula jadi yang berbeza-beza. Sebabnya antaranya dipengaruhi oleh faktor iklim juga kan, iklim dan jenis tanah, di mana ada kalau macam negara kita panas dengan hujan sepanjang tahun, maka dia sesuai untuk sumber-sumber tertentu ataupun tanaman-tanaman tertentu seperti kelapa sawit. Kalau kita tengok negara-negara lain tak, dia mempunyai cuaca yang 4 musim. So dia sesuai untuk tanaman-tanaman tertentu yang membolehkan sumber bagi negara tu berbeza dengan negara lain, dan dia ada sumber yang berlebihan untuk dia jual kepada peringkat international ni. Itu adalah berkenaan sumber. Begitu juga dengan iklim dan jenis tanah tadi kan sudah sebut juga. Yang ketiga adalah tingkat kecekapan pengeluaran. Kita tahu dekat sebuah negara, contohnya negara baju ni, dia ada teknologi yang canggih. Kemudian dia ada pengkhususan dalam perniagaan dia. Okey, satu negara kebiasaannya dia mempunyai sumber yang berlainan dengan negara lain kan. Kalau dia ada lebih dalam satu sumber tu, dia akan menyebabkan sebuah negara tu memfokuskan kepada pengeluaran barang tertentu. So, bila dia fokus pada pengeluaran barang tertentu yang kita sebut sebagai pengkhususan, maka dia mempunyai keupayaan untuk mengeluarkan suatu barang tu dalam kuantiti yang lebih banyak dengan kemahiran ataupun teknik pengeluaran yang lebih canggih, yang menyebabkan dia akan menikmati faedah berbanding. Faedah berbanding ni maksudnya dia akan menikmati kos yang lebih rendah berbanding dengan negara-negara lain untuk mengeluarkan barang yang sama. Itu adalah tingkat kecekapan, yang mana wujudnya pengkhususan bagi sebuah negara untuk menghasilkan sesuatu produk yang boleh dia keluarkan dengan kuantiti yang banyak untuk dia agihkan untuk masyarakat dia dan juga international. Okey, yang keempat adalah budaya masyarakat. Kita tahu budaya masyarakat kita ni berbeza-beza. Dalam negara kita sendiri pun berbeza-beza, apatah lagi dekat luar negara kan. Okey, daripada budaya ni menyebabkan minat seseorang tu berbeza-beza untuk menghasilkan ataupun fokus pada ekonomi tertentu. So dalam pemfokusan berkenaan dengan apa yang dia minat ni, dia boleh menghasilkan barang tertentu untuk dijadikan sebagai international trade. Harga faktor. Okay, kalau kita lihat ada setengah negara yang mempunyai sumber pengeluaran yang berbentuk tenaga buruh ni terlampau banyak. So dekat sini dia boleh menghasilkan menghasilkan satu produk based on tenaga buruh. Tapi kalau negara yang moden, dia dapat menghasilkan kuantiti barang yang canggih dengan menggunakan kaedah mesin. So dekat sini harga faktor yang murah bagi satu negara tu, dia membolehkan dia mengeluarkan sesuatu
pengeluaran yang lebih banyak berbanding negara lain. Ada setengah negara tu dia punya kekurangan sumber faktor tu menyebabkan dia terpaksa mengimport daripada barang-barang negara-negara lain untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna di dalam negara. Cita rasa pengguna, kita tahu setiap orang mempunyai cita rasa yang berbeza-beza. So dekat sini wujudnya perdagangan antarabangsa yang mana tadi kita sebut ada import, ekspor tu membolehkan seseorang itu memenuhi keperluan dan kehendak dia mengikut cita rasa dan kemampuan dia. Okay, itu adalah sebab-sebab kenapa wujudnya perdagangan antarabangsa. Yang seterusnya kepentingan. Apa yang penting ni kita lihat di sini ada 11 kepentingan bila wujudnya perdagangan antarabangsa. Yang pertama, membolehkan barang yang tidak dikeluarkan dalam negara. Sebab tadi kita dah sentuh kan, setiap negara mempunyai iklim yang berbeza, cuaca yang berbeza, sumber ekonomi yang berbeza. So dekat sini bila negara tu kekurangan suatu barang yang dia perlu import, maka proses perdagangan antarabangsa ni perlu wujudlah. Kemudian meluaskan pasaran. Tadi seperti mana kita tahu ada sebuah negara mempunyai sumber pengeluaran yang berlebihan. Kita tak nak ada lambakan dalam pasaran yang menyebabkan orang tak beli. So dia boleh jual kepada orang luar, negara luar untuk mendapatkan barang yang dihasilkan tu. Kemudian dapat menambahkan pendapatan negara. Bila ada ekspor import ini menyebabkan berlakulah aliran wang asing masuk dan keluar dalam negara. Kalau kata wang masuk dalam negara lebih banyak, maka pendapatan negara kita akan mendapat dengan lebih banyak lah. Menggalakkan pemindahan teknologi, penggunaan teknologi. Kita tahu negara-negara maju mempunyai kemudahan teknologi yang sangat canggih. Macam negara kita ni, negara yang agak yang menuju ke arah kemajuan ni, dia memerlukan pelbagai kemudahan teknologi kan. So dengan adanya perdagangan antarabangsa ni, maka kita boleh bawa masuk kita punya teknologi-teknologi canggih daripada luar negara untuk diguna pakai dalam negara kita. Kemudian menikmati barangan yang pada harga yang lebih murah. Seperti mana tadi sebut, dia ada setengah negara khusus untuk pengeluaran sesuatu. Bila dia khusus pengeluaran sesuatu tu menyebabkan dia dapat menghasilkan barang tu dengan kos yang lebih murah kan. So macam China kan, dia ada kapasiti pengeluaran yang banyak kan, dia ada sumber yang banyak. So dia dapat keluarkan barang dengan harga yang sangat murah. Sebab itulah bila dia dapat keluarkan harga murah, kita ni boleh membeli suatu barang dengan harga murah melalui aktiviti import kita tu. Okey, yang seterusnya meningkatkan kecekapan pengeluaran. Okey, melalui perdagangan antarabangsa ni kita akan wujud persaingan antara peniaga tempatan dengan peniaga antarabangsa. So untuk memastikan kita ni sentiasa boleh bersaing, kita akan meningkatkan kualiti produk melalui R&D dan sebagainya. Ini akan menyebabkan peningkatan dalam pengeluaran, maka pengguna ni akan menikmati barang-barang yang berkualiti dalam aktiviti harian dia. Itu pentingnya ya. Kemudian dapat menawarkan pilihan pengguna yang pelbagai. Kalau kita tengok pakaian saja kan, sebenarnya dia adalah keperluan, tetapi disebabkan kita ni mempunyai kemampuan kehendak yang pelbagai, kita akan ada pelbagai jenis pilihan pakaian dengan jenama international bila wujudnya perdagangan antarabangsa. Menambahkan peluang pekerjaan. Kalau kita lihat tadi, melalui perdagangan antarabangsa ni, firma-firma akan menawarkan pengeluaran yang lebih banyak. So dekat sini dia memerlukan tenaga yang lebih ramai. Dekat sini akan dapat mengurangkan kadar pengangguran dalam negara. Sebabkan keperluan ataupun permintaan tenaga buruh dalam pasaran semakin meningkat. Okay, yang seterusnya menggalakkan mobiliti tenaga. Kalau kita tengok perdagangan antarabangsa ni memerlukan kita punya pakar dari luar dan dalam negara kan. So dekat sini tenaga buruh ni boleh move kepada satu negara untuk negara lain untuk mendapatkan perkhidmatan ataupun menyediakan perkhidmatan dan sebagainya lah. Okey, yang 10 menggalakkan pelaburan. Kalau kita ingat awal-awal tajuk tu kita belajar berkenaan dengan pelaburan langsung asing kan. Melalui perdagangan antarabangsa ni juga kita akan menggalakkan pelabur-pelabur daripada luar negara untuk datang melabur, invest ke negara kita untuk mengguna pakai sumber yang ada dalam negara kita, menghasilkan produk-produk perkhidmatan dan sebagainya. Kemudian mewujudkan hubungan baik dengan rakan dagangan. Biasanya kalau kita ni nak menjalankan import ekspor, mesti ada hubungan baik di antara negara-negara. Sebab apa? Dekat sini kita akan adalah deal melalui undang-undang, sekatan apa sebagainya tu. Dengan hubungan yang baik itu kita akan ada kelonggaran dari aspek keselamatan dan sebagainya lah. Itu pentingnya perdagangan antarabangsa bila kita terlibat, sebuah negara terlibat dalam aktiviti perniagaan antarabangsa ni.
Okey, yang seterusnya kita lihat berkenaan dengan sekatan yang diadakan dalam perdagangan antarabangsa. Okey, kita tahu perdagangan antarabangsa ni dia adalah satu yang bagus. Tetapi sesuatu yang bagus tu juga boleh datangkan keburukan sekiranya terlampau bergantung dengan negara luar. Kita ni terlampau banyak berbelanja dan sebagainya, dia akan mendatangkan kesan yang tak baik juga kepada negara kita. So dengan itu, kerajaan ni mengadakan pelbagai sekatan untuk menjaga kedua-dua pihak negara dan juga negara luar. Antara sekatan-sekatan yang boleh dikenakan oleh pihak kerajaan, pertama adalah tarif. Tarif ni dia akan dikenakan dalam bentuk dua, spesifik dan ad valorem. Tapi dekat Malaysia ni dia lebih kepada ad valorem. Di mana tarif ni dia adalah bertujuan untuk mengawal barang untuk diimport ke dalam negara bagi menjaga peniaga-peniaga tempatan ni. Itu sebabnya tarif. Di samping itu dia merupakan sumber pendapatan oleh kerajaan jugalah. Okey, subsidi. Subsidi ni adalah bantuan kewangan yang disediakan oleh kerajaan yang mana dia berikan kepada peniaga-peniaga tempatan, pengeluar-pengeluar tempatan untuk berdaya saing dengan peniaga-peniaga luar negara ataupun pengeluar-pengeluar luar negara. Dekat sini dia kena improve lah dia punya barang, produk, kualiti dan sebagainya melalui R&D dan sebagainya supaya dia mampu untuk bersaing dengan pasaran antarabangsa. Kalau kota pula, kota ni adalah sekatan dalam bentuk jumlah yang boleh diimport dalam satu jangka masa tertentu. Di mana untuk sama juga motifnya kerajaan nak melindungi industri muda ni dan dia tak nak orang terlampau banyak sangat import daripada barang-barang dari luar negara, maka dia adakan kota. Maksudnya dalam tempoh masa tertentu berapa banyak kereta boleh masuk dalam Malaysia dan sebagainya lah. Kemudian kawalan pertukaran wang asing. Okey, biasanya Bank Pusat ni, kerajaan melalui Bank Pusat dia akan mengawal berapa jumlah kuantiti wang, kadar pertukaran wang yang boleh dibuat dalam masa tertentu. Sebabnya dia tak nak kita terlampau banyak sangat keluar wang daripada negara kita. Ni akan menjejaskan imbangan pembayaran kita. Kat sini kerajaan akan buat kawalan pertukaran wang asing. Melalui Bank Pusat dia akan ada sekatan-sekatan tertentulah, kuantiti-kuantiti tertentu untuk pengimport ni membuat pertukaran wang untuk membuat aktiviti import dan sebagainya. Embargo ni adalah sekatan dalam bentuk perintah ataupun larangan bagi pemulauan sesuatu negara disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Contohnya faktor kemanusiaan faktor keselamatan dan sebagainya. Biasanya negara-negara yang tidak bersekefahaman lagi dia akan membuat satu sekatan yang berbentuk embargo ni. Kalau contoh kita tengok yang paling mudahlah, Israel kan, Malaysia ada sekat barang daripada Israel. Kemudian yang latest kita tengok Amerika dengan China kan, dia orang ada banyak krisis menyebabkan ada barang-barang berniaga dia orang tak nak terima. Sebab kan itulah yang disebutkan sebagai proses embargo tu. Sekatan dalam bentuk embargo. Kemudian kita ada sekatan bukan ekonomi. Biasanya sekatan dalam bentuk bukan ekonomi ni adalah berkenaan dengan sekatan-sekatan yang dikenakan oleh kerajaan melalui undang-undang, polisi, peraturan dan sebagainya. Okey, ini adalah sekatan perniagaan yang mana dia nak menjaga kedua buah negara ni untuk win-win situation lah. Okey, yang seterusnya tujuan. Kenapa kita kena ada sekatan ni? Yang pertama untuk melindungi industri muda. Sebab kita tahu dekat negara kita bila melibatkan international trade ni, biasanya perniagaan tu dah establish. Perniagaan tu dapat mengeluarkan barang yang kos yang lebih rendah dan sebagainya. So untuk kita punya industri muda ni bersaing dengan company-company yang besar tu sangat sukar lah. So untuk dalam situasi ni apa yang kerajaan boleh bantu, disediakan sekatan-sekatan tersebut untuk memastikan industri yang baru nak mula, baru nak menggerak perniagaan dan sebagainya dapat maintain dalam perniagaan dalam jangka masa tertentu sehinggalah dia mampu untuk berdikari kan. Kemudian yang dua, menghadapi pesaing. Kita tahu pesaing-pesaing daripada pelbagai negara, dapat tambah-tambah pula negara yang punya teknologi yang canggih ni kan. So dengan adanya sekatan-sekatan ni, kerajaan dapat bantulah peniaga-peniaga yang ada untuk tempatan ni untuk bersaing dengan pengeluar-pengeluar luar negara. Sebagai sumber hasil kerajaan, kita tahu tarif kan, dia merupakan cukai pendapatan, bukan langsung, cukai tak langsung kerajaan untuk mendapatkan pendapatan negara kan. So ini penting juga kepada kerajaan untuk mendapatkan hasil. Mewujudkan peluang pekerjaan, kita tengok melalui sekatan-sekatan yang ada tu, industri muda ni dapat stay dalam pasaran. So bila dapat stay dalam pasaran, dia nak bersaing, dia nak keluarkan barang untuk diimport, dieksport ke negara luar, maka tenaga buruh akan diperlukan dengan ramai lah dekat sini. Maka kadar
pengangguran dapat dikurangkan. Kemudian membaki imbangan pembayaran. Kalau kita tengok sebelum ni, kalau import terlampau banyak, wang keluar terlampau banyak kan. So ini akan menyebabkan akaun imbangan pembayaran kita berlaku defisit. So dalam situasi sekatan-sekatan ni, dia akan dapat mengimbangi balik kita punya imbangan pembayaran. Maksudnya duit keluar dan masuk dalam keadaan yang seimbang. Kemudian keselamatan negara mengatasi masalah lambakan. Kalau contohlah sumber negara kita macam minyak kan, kelapa sawit kita ni terlalu banyak. Kalau tak dieksport ke luar negara, maka berlaku lambakan dan benda tu akan rosak, merugikan negara lah. Itu tujuan sekatan perdagangan antarabangsa. Seterusnya kita lihat berkenaan dengan kesan tarif. Kesan-kesan sekatan perdagangan tadi. Kat sini contoh tarif, subsidi dan juga kuota. Kita tahu tarif ni adalah tambahan wang ataupun cukai yang dikenakan terhadap barang import yang mana dia akan meningkatkan harga bagi suatu barang tu. Bila harga meningkat secara langsung, permintaan terhadap barang tu dia akan menurun lah. Bila menurun, ini akan menyebabkan permintaan untuk barangan tempatan semakin meningkat. Sebabnya barang luar negara yang diimport menjadi semakin mahal. Ini akan disebut sebagai kesan terhadap tarif ya. Yang seterusnya subsidi. Subsidi kita tahu tadi kerajaan nak bantu industri muda untuk stable di dalam pasaran. So kat sini bila kerajaan bagi duit kepada pengeluar-pengeluar tempatan ni, dia dapat menghasilkan produk yang lebih kualiti, kuantiti produk yang lebih banyak dengan kos yang lebih rendah, maka dekat sini dia akan dapat mengeluarkan barang yang berkualiti dengan kuantiti yang lebih banyak. So dekat sini barang yang diimport kita akan dapat kurangkan lah, maka ramailah pengguna-pengguna tempatan ni membeli barang dalaman, barang tempatan. Okey, seterusnya adalah kuota. Kuota ni kita tahu kerajaan nak menghadkan kuantiti yang diimport dalam jangka masa tertentu untuk memastikan permintaan terhadap barang tempatan ni masih ada lah. So dalam situasi ini akan menyebabkan keluk penawaran ekspor kita tu import kita tu akan berkurang. Okay, ini ada kesannya, pelajar boleh tengok sendirilah keluk tu macam mana dia berubah. Kemudian kemudiannya ini sahaja untuk nota kali ini. Kita cuma lihat beberapa perkara di dalam perdagangan antarabangsa, daripada definisi perdagangan antarabangsa, tujuan dia, kepentingan dia, kemudian berkenaan dengan sekatan-sekatan dia, kenapa kerajaan buat dan apa kepentingan dia dan apakah kesan-kesan dia, kita dah lihat dalam nota ni. So saya harap nota ni sangat bermanfaat lah. Ini untuk kelas saya, ada tugasan seterusnya. So untuk pendengar saya, terima kasih kerana sudi datang ke channel saya. Bye.